Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, suara saya dengar jelas? Tak apa-apa jelas? Macam ni dengar? Kena pegang lah. Atas sekali dia tak dengar. Okey, macam ni dengar tak? Dengar? Okey Okey. Bergaung sikit tapi tak apa. Saya cuba kuat sikit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pada yang berusaha semua yang alhamdulillah ala kulli hal, di atas segala persiapan lah yang ada ni, dapat kita jayakan pada pagi ini kelas tadabbur menyambung surah kita, surah Al-Fatihah, pada ayat berbincang tentang apa makna Ar-Rahman, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Jadi hari ni dia tak ada skrin lah, boleh masing-masing ada Quran kan. Okey, tak ada line ni, internet hantar Masjid Ridwaniyah punya Wi-Fi dia ke? Hotspot. Ya, untuk online ni tak ada lah. Tak ada. Apa nama? Tak ada. Tak ada. Bustani kan? Tak ada. Sekejap ya, saya tengok. Tak ada ni. Okey, jumpa Bustani bin. Okey, bismillah. Okey, on audio tak ya? Tak payah Alhamdulillah. Jadi pada pagi ini kita sambung. Kita tengok dalam surah Al-Fatihah semula. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kita adab memulai bacaan Quran dengan membaca ta'awuz, iaitu lafaznya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini kita telah pun belajar pada pertemuan yang lalu. Dan kemudian kita diperintah untuk bertawassul kepada Allah menerusi nama-namanya. Lalu dibukalah setiap surah dalam Quran dengan kalimah yang agung, iaitu basmalah, bismillahirrahmanirrahim.
Dan kemudian seterusnya dibuka dengan hamdalah, iaitu alhamdulillah. Jadi apa yang sedang kita bincang, topik tentang hamdalah, iaitu puji-pujian syukur yang kita ucapkan setiap hari sebagai satu yang wajib. Allah wajibkan dalam solat kita dibaca surah Al-Fatihah ni dengan 4 sifat Allah yang diikat dengan hamdalah ni, iaitu kita baca alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi segala pujian dan syukur adalah bagi Allah, milik Allah. Kenapa? Kerana dia adalah Rabbul Alamin. Dia adalah Tuhan yang mencipta dan memerintah bagi sekalian alam ini. Kemudian lafaz alhamdulillah itu sebenarnya disambung lagi pada kalimah seterusnya, cuma tidak diulang lagi. Alhamdulillah sekali lagi diucapkan dan dikaitkan pula dengan lafaz Ar-Rahmanir Rahim sebenarnya. Okey? Mesti jelas yang tu. Alhamdulillah diucapkan sekali lagi dan dikaitkan pula dengan apa dia? Ar-Rahmanir Rahim. Hakikatnya kita baca lagi alhamdulillah, cuma tak diulang. Kerana benda yang sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alhamdulillahi Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi perkataan Ar-Rahman Ar-Rahim adalah dalam satu lafaz, kata, kita kata akar lah yang sama, iaitu perkataan rahmah. Perkataan rahmah iaitu maksudnya apa? Kasih sayang. Lalu dipecahkan menjadi 2 sifat Allah yang besar, yang utama, iaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dan ada sebuah hadis tentangnya yang kita telah pun juga pada minggu lalu bercerita tentang Allah ni memiliki 100 rahmat. Allah memiliki 100 rahmat dan diturunkan rahmatnya satu daripada 100 je bila di dunia ini. Di dunia ni. Dan dengan sebab satu rahmat Allah ni lah semua makhluk saling berkasih sayang, sehingga haiwan buas pun tahu menyayangi anaknya. Itu. Dan Allah menyimpan seterusnya 99 rahmat Allah ni menanti pada siapa? Secara khusus pada hamba-hambanya yang beriman ni, untuk Allah berikan di akhirat kelak. Ya. Jadi itu yang pertama. Jadi sekarang kita nak bincang perbezaan dua tu, Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi whiteboard yang ni dah saya tulis nampak ni dia gelap sikit kot. Boleh yang cerah ni lah. Jadi kita pecahkan lagi. Apa dia? Pertama rahmah. Jadi perkataan Ar-Rahmah pecah jadi 2 nama Allah, iaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Jadi Ar-Rahman kita standardkan terjemahan dia dengan makna apa? Maha Pemurah. Manakala Ar-Rahim kita terjemahkan dengan Maha Penyayang. Memang boleh kita nak letak makna lain lagi, tapi kita nak bagi selari kita dalam kelas kita. Saya ni kita terjemah Ar-Rahman dengan Maha Pemurah, manakala Ar-Rahim Maha Penyayang. Jadi ada beza, dia ada 2 makna ni. Jadi pemurah Allah dari 2 sudut lah. Apa dia? Ingat lagi? Ulang balik. Apa maksud dia? Rahmat Allah yang luas, wasi'ah. Dan juga ammah, rahmat dia yang bersifat umum. Manakala penyayang Allah ni yang wasilah. Apa makna wasilah? Ya, yang ada pertalian, yang ada hubungan sahaja. Ni khusus dan bersifat khusus, khassah. Di asas ni kita kena tahu. Jadi rahmat Allah yang luas dan umum ini
dari 4 bahagian yang kita telah bincang 2. Apa dia? Yang pertama dari sudut alat ma'rifah. Alat ma'rifah yang Allah berikan kepada semua makhluknya, terutamanya kepala makhluknya iaitu manusia. Dalil dia surah apa? 16 ayat 78 tu kan. Itu dalil asas dia. Bagi kita tengok dalil tu dulu. Kita ambil setiap ni satu dalil untuk asas perbincangan. Okey. Surah 16 ayat 78. Surat 275. Boleh? Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Dan Allah lah yang mengeluarkan kamu semua, wahai manusia, dari perut-perut ibu-ibu kamu dalam keadaan la ta'lamuna syai'an, kamu tidak mengetahui segala sesuatu pun. Lalu Allah menjadikan sebab untuk kita berilmu dengan memberikan alat ma'rifah, dan dia menjadikan untuk kamu semua pendengaran, penglihatan dan hati, akal fikiran. Apa dia? Tujuan dia la'allakum tashkurun, supaya kamu menjadi orang-orang yang bersyukur. Dengan itulah kita pun mengucapkan apa dia? Alhamdulillah tu. Alhamdulillah Ar-Rahmanir Rahim, kerana dia ni Maha Pemurah, diberikan alat ni. Okey. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan apa dia? Rezeki kepada semua makhluknya juga. Rezeki. Ini tadi surah 16 ayat 78. Cuba tengok dalam surah 2 ayat. Ya, 2 ayat 29. Alhamdulillah. Surah 2 ayat 29. Muka surat berapa? 5. Muka surat 5 je. Boleh je. Ada boleh duduk depan kot, tak ada.
Jumpa ayat boleh? Tak jumpa? Boleh duduk depan tak? Depan ni Nah, kan tak jumpa kan? depan ni. Boleh? Senang boleh bantu. Ha. InsyaAllah. Ke surat 5 Yang belakang-belakang jumpa ke ayatnya? Jumpa Ya tadi. Okey. Ayat muka surat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a thumma istawa ila as-samaa'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Tuhan yang telah menciptakan untuk kamu ma fil ard. Jadi ma ni maknanya umum. Ma mausul ni untuk sesuatu yang umum. Maknanya segala apa saja yang ada di muka bumi ni semuanya. Jadi daripada dalil ayat ni ada hukum dalam agama kita, iaitu al-aslu fil asya' al-ibahah. Maknanya segala hukum segala sesuatu dalam dunia ni, hukum dia semuanya mubah. Nak makan apa, makan. Asal dia macam tu. Kecuali dalil yang apa? Mengharamkannya. Barulah itu untuk apa dia? Dari sudut urusan dunia kita ni. Kita lihat dari sudut apa? Urusan dunia, nak makan, minum, nak pakai pakaian macam mana, hukum dia apa? Hukum dia harus asalnya macam tu, berdasarkan ayat ni. Sehinggalah datang dalil apa dia? Mengharamkannya, melarangnya. Sebab itulah akhirnya ada ayat Quran pengharaman arak, kan? Ada ayat pengharaman arak dan sebagainya. Bagaimana berpakaian, ada ayatnya. Bagaimana nak makan yang bagaimana, Allah perintah untuk makanlah yang baik, halal lagi baik. Jadi setelah datang hukum-hukum tu, maka berlakulah ketetapan dalam syariat-syariat yang tertentu ni dalam urusan dunia. Jadi berdasarkan dalil ni, asal hukum al-aslu fil al-asya', hukum kepada perkara-perkara muamalah dalam dunia ni, apa dia? Hukum asal dia harus dibenarkan. Sehinggalah datang dalil pengharaman, larangan dan sebagainya. Manakala dalam hukum yang lain, apa dia? Nak ibadah, nak solat ke, hukum asal dia haram. Sehinggalah datang perintah untuk buat, baru buat macam tu. Sebab itulah kita akhirnya bila datang solat, berapa waktu? 5 waktu solat, barulah ada syariat tentang solat. Datang dalil hukum puasa, pada bila bulan Ramadan, maka kita wajib puasa bulan Ramadan. Jadi ini di sini hukum kepada semua. Baik, sebab itulah Allah SWT perintah dalam surah Al-Mulk. Al-Mulk ayat berapa? Ya, ayat 15 tu. Jadi dua dalil ni baca sama. Baca yang ni, kemudian baca surah Al-Mulk ayat 15. Surah 67 ayat 15.
Okey. Ayat ni sama macam tadi. Beza dia apa? Tadi khalaqalakum. Ayat ni perasan tak? Ja'ala lakum. Tadi khalaqalakum, yang ni ja'ala lakum. Tapi makna dia sama, sinonim makna. Maksudnya apa? Allah ni sediakan untuk kita semua. Kita baca ayat yang ke-15 ni ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi. Wa ilaihin nusyur. Dialah Tuhan yang menjadikan untuk kamu bumi ini zalulan, mudah untuk digunakan. Zalulan. Jadi segala hasilnya kita boleh gunakan, ambil, nikmatinya. Maka Allah datang perintah famshu fi manakibiha, maka berjalanlah kamu menjelajah dan menggali di segenap ceruk rantau dunia ni. Wa kulu min rizqihi, dan makanlah kamu semua daripada segala pemberiannya. Rezeki ni maknanya pemberian. Wa ilaihi nusyur, dan kamu kena ingat semua yang kamu buat tu dan akhirnya kamu akan kembali kepada Allah, dihidupkan semula untuk dihisap. Jadi ayat ni dituju kat siapa? Ni pada semua manusia, umum. Dalil ni umum. Kum ni umum, an-nas maksud dia, seluruh manusia. Sebab itu perintah untuk makan ni Allah tak perintah ya ayyuhallazina amanu kulu, tak. Tapi ya ayyuhan nas. Dalam surah Al-Baqarah, buka dalam surah Al-Baqarah ayat 168. Ayat 168. Siapa jumpa muka surat dia? Surat berapa? 25. Bukan muka surat 25 dulu. Cari ayat 168. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Wahai sekalian manusia, makanlah olehmu daripada apa yang ada di muka bumi ini yang halal lagi baik. Jadi hukum ni umum kepada semua manusia. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kamu mengikut jejak langkah syaitan yang meninggalkan dua jenis makanan ni yang halal lagi baik ni. Innahu lakum adu mubin, semuanya dia adalah musuh yang nyata bagi kamu. Jadi
dari sudut rahmat Allah ni, Ar-Rahman, pemurahnya Allah ni. Yang kedua ialah Allah beri rezeki kepada siapa? Kepada semua makhluknya. Bahkan ada dalam satu kisah, seorang Nabi mendoakan kan, untuk dikhususkan rezeki dan nikmat ni di sebuah tempat tu khusus untuk orang beriman je. Tapi doa tu tidak dikabulkan. Ada tak ayat dia? Cuba buka surah 2 juga, ayat 126. 2 ayat 126. Ini kita tengok betul-betul ni ayat tentang kenapa? Kerana Allah ni dia dah tetapkan dia ni Ar-Rahman, pemurah. Dari sudut ini tak perlu nak khaskan, Allah bagi semua. Surah 2 ayat 126. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Muka surat berapa? 19. 19. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalila thumma attarruhu ila azabin nar wa bi'sal masir. Dan ingatlah tak kala Nabi Ibrahim berdoa kepada Tuhannya ketika Nabi sedang misi besar nak bina Kaabah. Apa doa dia? Rabbi ja'al hadza baladan amina. Wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini, iaitu Mekah ni, sebuah negeri yang aman. Jadi ketika dia doa ni, dia berdua dengan anak dia lah. Wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini, iaitu Mekah ni, negeri yang aman. Kemudian ni, warzuq ahlahu, dan berilah rezeki kepada penduduknya, minas samarat, daripada pelbagai jenis buah-buahan. Kemudian man amana minhum billah wal yaumil akhir. Khusus hanya kepada siapa rezeki ni nak beri? Keamanan dan rezekinya Nabi Ibrahim doa khusus untuk siapa saja? Untuk semua manusia ke untuk siapa? Kepada orang yang beriman, kepada daripada kalangan mereka, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Jadi seolah dah berlawanan dengan sifat yang Allah sifatkan untuk diri dia, iaitu dia ni Maha Pemurah kepada semua makhluknya. Dan Allah tetapkan rezeki untuk siapa? Semua yang kat dunia. Tak kira sejahat mana pun dia musuh dengan Allah yang beri rezeki ni, tapi Allah tetapkan apa? Semua dia dapat. Sebab tu dalam ayat ni dijawab, Allah jawab dengan apa dia? Qala. Siapa cakap ni? Allah berfirman, maksud dia. Allah firman jawab doa Nabi Ibrahim ni. Wa man kafara fa umatti'uhu qalilan. Dan kepada orang-orang yang kafir, aku senangkan dia juga, aku beri dia rezeki dan keamanan juga. Tapi sifat dia apa? Qalilan, sementara. Jadi
Thumma attaruhu ila azabin nar, kemudian aku akan paksa mereka ni menuju ke neraka jahanam, azab neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi doa bahagian yang kedua, iaitu bahagian pertama apa? Nabi Ibrahim doa negeri ini aman dan direzekikan pelbagai jenis makanan, buah-buahan, jadi dikabulkan. Namun bahagian kedua khusus untuk orang beriman ini ditolak. Dan Allah kata apa? Orang kafir pun dapat. Jadi man amana minhum, lalu Allah jawab man kafara. Faham? Nabi Ibrahim doa untuk man amana minhum, Allah jawab apa? Man kafara, orang yang kafir pun. Tapi umatti'uhu qalin, aku senangkan dia sementara. Kenapa? Dalam sebuah hadis Nabi bercerita tentang dunia ni, Nabi sebutkan, saya tulis hadis kat sini lah. Nampak bawah ni? Boleh lau nampak tak? Okay, tak cukup besar saya tulis ni. Nampak? Kalau tak nampak, dengar bacaan je, boleh? Nanti tak kat gambar. Okay, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah ma saqa kafiran minha syarbata ma'in." Jadi sebab itulah Allah kata tak payah khususkan dunia ni untuk kita saja, tak payah. Sebab apa? Kerana ni. Apa dia hari ni? Lauka nanti dunia, apa dia? Kalaulah dunia ini ta'dilu indallah, bernilai di sisi Allah. Ta'dilu ni ada timbangan, ada nilai di sisi Allah. Janaha ba'udah, apa dia? Seberat sayap nyamuk. Seberat sayap nyamuk, sebelah sayap nyamuk tu. Jadi kalau dunia ni ada nilai di sisi Allah, apa dia? Sebesar sayap nyamuk. Sayap nyamuk besar mana? Siapa pernah tengok sayap nyamuk? Pernah kumpul tak sayap nyamuk? Nyamuk pun kita nak kumpul pun jenuh kan? Sayap dia, tak nampak sayapnya. Jadi kalau dunia ni di sisi Allah tu ada nilai sebesar sayap nyamuk, maknanya apa? Maknanya ada nilai lah tu. Ma saqa kafiran minha syarbata ma'in. Ma saqa mana? Tidaklah saqa diberi minum akan orang kafir. Tidaklah diberi minum orang yang ingkar, yang derhakakan Tuhan ni, syarbata ma'in, walaupun seteguk air pun, seteguk air pun dia tak dapat minum. Tapi dapat minum berapa banyak?
Orang kafir dapat minum berapa banyak? Orang yang jahat derhakakan Tuhan, tak nak pedulikan Tuhan dia kan, dapat minum berapa banyak? Bukan seteguk, lebih lagi, bergelen-gelen kan, sepanjang hidup dia lagi. Cuba kira. Kenapa? Kerana dunia ni tak ada nilai di sisi siapa? Di sisi kita nampaknya bernilai kan, tapi di sisi Allah kata apa? Tidak. Jadi sebab itulah tak perlu nak dikhususkan benda yang sikit-sikit ni, bagi je semua. Benda yang mahal-mahal ni nanti barulah bagi kat golongan tertentu saja. Faham tak? Macam tu. Jadi ini satu kefahaman kenapa Allah kata macam ni. Kenapa Allah jawab faman kafara faumatihu, tapi qalilan, sebab tak ada nilai apa-apa pun. Jangan bimbanglah mereka rebutlah yang ni. Tak perlu pun kamu nak khususkan kita nak rebut, tak payah. Faham? Jadi ini dapat terjemahan dia ni. Nak ulang balik terjemahan dia. Kena ulang ni terjemahan Tulis balik. Laukan nanti dunia, kalaulah dunia ini ta'lilu indallah, bernilai di sisi Allah ada nilai di sisi Allah, janaha ba'udah, seberat sayap nyamuk, seberat sayap nyamuk. Ma saqa kafiran, tidaklah orang kafir itu diberi minum, tidaklah orang kafir diberi minum syarbata ma'in, walaupun seteguk air. Dapat? Jadi kita faham kenapa dijawab, Allah jawab macam ni pada doa yang khusus ni. Baik. Jadi ini bahagian kedua. Rahman yang Allah ni, Allah beri pada semua. Allah beri semua alat marifah, semua dapat, semua dapat rezeki. Dan yang ke seterusnya ni yang lebih utama daripada yang dua ni. Apa dia? Panduan hidup. Ni kita nak bincang ni. Yang panduan yang ketiga. Panduan hidup. Apa panduan hidup? Panduan hidup ni apa? Hidayah, petunjuk, iaitu Al-Quran. Jadi panduan hidup kita hari ni Al-Quran. Jadi Al-Quran ni Allah beri kepada siapa? Semua manusia. Burhan yang diberikan kepada semua manusia. Cuba buka dalam surah 2 ayat 185. Jadi kita bincang sekarang Ar-Rahman, pemurahnya Allah dari sudut yang ketiga, iaitu dengan Allah berikan semua manusia ni panduan hidup. Surah 2 ayat 185. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ayat ni panjang, kita baca sampai sini dulu. Okey. Jadi
Apa ayat ni? Kata syahrul Ramadan, bulan Ramadan ini permulaan turun padanya Al-Quran ini. Jadi apa fungsi Quran? Ya, panduan hidup untuk siapa? Ya, bukan hudan lil ustaz, bukan hudan lil ulama, bukan hudan lil kelompok tertentu tak. Tapi panduan untuk semua ya manusia. Dan dalam Quran ni ada apa? Wa bayyinatin minal huda, dan ada penjelasan-penjelasan daripada petunjuk ini. Di Allah hantar Rasul untuk ajarkan Quran ni. Wal furqan, dan Quran juga ada furqan. Furqan ni maknanya pembeza di antara hak dan batil. Jadi sesuatu yang menyatu di antara najis dan juga apa? Kekotoran, dan juga contohnya susu dan ni kan. Sesuatu yang suci dan yang najis bercampur aduk. Jadi perlu ada apa? Bahan untuk asingkan dia. Jadi dalam kehidupan kita juga ada kekotoran, apa dia? Syirik, kekotoran maksiat, bid'ah dan sebagainya kan. Itu semua apakah mekanisme untuk kita boleh asingkan tu? Allah datangkan wahyu kepada Nabi. Satu Nabi SAW saat buntu melihat kebobrokan lah kita kata yang ada pada mana? Kota yang mulia ni, Mekah tu masa dulu. Jadi Nabi sebenarnya sangat benci melihat keadaan, tapi Nabi tak susah nak lakukan perubahan. Sebab apa? Sebab hal tersebut hanya dapat diselamatkan dengan bantuan daripada Allah. Sebab itu dalam surah uh, 42, kita buka surah 42 ayat 52. Ayat 52. Surah apa? Syura, muka surat ya. Okay. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim.
Dan seperti demikianlah Rasul-Rasul terdahulu yang datang untuk mengeluarkan kaumnya daripada kegelapan, kan, kepada cahaya ni. Kami berikan wahyu kepada Rasul-Rasul terdahulu. Demikianlah juga kami wahyukan hal yang sama kepada engkau, wahai Muhammad, ruhan min amrina. Apa dia? Ruhan ni maknanya Al-Quran tu, roh yang menghidupkan hati-hati. Daripada perintah kami menerusi Jibril alaihissalam, Allah perintah untuk sampaikan wahyu kepada Nabi SAW. Jadi kat sini ayat ni penting untuk kita jadikan asas, sebagaimana Nabi SAW dapat menguasai satu yang penting, iaitu iman ni. Keimanan, memahami apa erti iman yang sebenar, dan juga akhirnya dapat menyampaikan maksud iman yang sebenar ni kepada kaum dia dengan apa yang Allah turunkan ni, iaitu wahyu. Apatah lagi kita lebih-lebih lagi lah kena perlukan benda ni. Contoh Allah sebut dalam ayat selepasnya, ma kunta tadri mal kitab, tidaklah engkau dahulunya, apa dia, mengetahui sebelum wahyu ni turun tentang kitab ini. Dan juga walal iman, dan juga tentang iman. Jadi Nabi tak memahami apa erti iman yang sebenar sebelum ada wahyu. Jadi kita nak faham iman yang sebenar, perlu ada apa? Kita belajar rukun iman, kan? Ya, beriman kepada Allah, beriman kepada, dapat tak rukun iman? Ada berapa rukun iman? 6. Jadi macam mana nak faham tu? Hafal rukun iman cukup tak? Boleh tak hafal rukun iman ajar je, tapi tak ajar wahyu? Boleh? Dia terbalik tu sebenarnya tu. Rukun iman tu datang dulu ke ataupun wahyu datang dulu? Mana dulu? Wahyu dulu. Tapi yang kita belajar yang mana pula? Sekadar tu saja, cukup. Dia terbentuk 6 tu daripada mana? Daripada Quran ni. Tiba-tiba Quran dia tinggal. Pelik tak? Pelik. Kita tak pergi kat sini. Jadi Nabi ni faham erti iman. Allah kata apa? Ma kunta tadri mal kitab, sebelumnya engkau tahu tentang Quran ni. Dan kerana itulah engkau juga tak faham apa makna iman yang sebenarnya. Tapi Allah kata apa? Walakin ja'alnahu nuran, tetapi kami beri rahmat, beri anugerah ini kepada engkau, wahai Muhammad ni. Kami jadikannya apa? Cahaya. Nahdi bihi man nasya'u min ibadina, yang kami berikan hidayah menerusi Quran ni kepada hamba, orang yang kami kehendaki dari kalangan hamba-hamba kami. Iaitu Allah pilih siapa untuk diberikan wahyu ni? Nabi Muhammad SAW ni. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan setelah itu Allah kata apa? Dan sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, benar-benar engkaulah yang dapat memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Bila Allah jamin macam ni? Selepas Nabi dapat wahyu. Okey. Dan dengan sebab ni lah akhirnya apa? Berlaku perubahan tak dekat Mekah? Yang dulunya ada berapa bahala? 360 bahala, terus lenyap semuanya. Tapi adakah benda tu berlaku cepat? Semudah ABC. Apa Nabi kena buat? Nabi kena buat apa? Nabi sampaikan apa? Sepanjang 23 tahun Nabi sampaikan mesej yang Nabi dapat ni lah. Sepanjang hidup Nabi, rupanya Nabi sampaikan mesej yang dia dapat ni semua ni selama 23 tahun untuk lakukan perubahan demi perubahan. Dan akhirnya apa berlaku? Jadi dulu apa? Kalau kita tahu kisah tu, sirah tu, kalau orang yang susah ni, kalau dapat anak perempuan, dia akan malu, digambarkan sampai merah muka dia. Apa dia akan buat? Bunuh? Tak, dia kan ada padang pasir. Jadi dia akan pergi jauh-jauh, dia panggil anak perempuan dia. Dia buat macam korek satu lubang, kan.
Jadi sampai anak dekat dia akan tolak masuk dalam, dia akan tanah hidup. Dan benda ni berlaku sembunyi-sembunyi ke ataupun adat? Adat biasa, tanpa rasa segan silu lagi dah. Dan diketahui pun, tapi benda tu apa? Dibiarkan macam tu saja. Jadi cara tu dia punya dahsyatnya, dia punya apa? Kesesatan dia. Tapi akhirnya Quran dapat buang semua tu. Dengan Quran yang Nabi bawa ni lah, akhirnya berjaya ubah semua landscape yang kotor, yang buruk tadi tu, yang huduh tadi tu. Jadi begitulah resepi yang Allah tunjukkan dalam Quran. Yang juga resepi ni kita guna tak? Kita guna tak resepi ni juga untuk selamatkan keadaan juga? Dalam proses kan. Ni Quran. Jadi sebagaimana apa yang Nabi buat ni, maka kita juga kena lakukan. Inilah, dan sebab itulah Quran ni, mula-mula tadi ayat kita baca, Quran ni untuk siapa? Hudan linnas, untuk semua manusia. Dan Nabi SAW faham sangat benda ni, sebab tu Nabi buat apa? Nabi sungguh-sungguh beri mesej kepada siapa saja, kan? Tanpa mengira kelompok dan golongan ni. Iaitu dalam surah 10. Ayat 57. Muka surat 10 ayat surah 10 ayat 57, muka surat apa? 215. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'askum mau'izatum mir rabbikum. Wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya telah datang kepada kamu mau'izah, peringatan daripada Tuhan kamu, dan penawar bagi mengubati penyakit yang ada dalam dada. Penyakit apa ni? Apa penyakit dia? Penyakit paling besar dalam hati apa? Ya, takbur. Kita pergi kat satu perkara je ni, yang punca utama. Sat dengki, kita dunia. Okey, lagi. Tu bahagian-bahagian dia dah tu. Apa dia? Kita balik ke ayat 45-52 tadi ni. Penyakit apa? Apa? Iman. Penyakit keimanan lah. Iman yang sakit. Iman sedang sakit. Sama ada iman tu ada lagi ataupun tak wujud dah iman tu sebenarnya. Dengan sebab tak ada iman lah, akhirnya ada riak. Sebab iman kurang, iman ni sakit lah, adanya hasad, dengki. Sebab iman ni sakit lah, sebabnya ada cinta dunia. Sebab iman ni lah. Faham? Penyakit tu. Quran datang ni untuk ubat penyakit tu. Dan Nabi SAW dengan Quran tadi apa dia? Allah kata, ma kunta tadri mal kitab walal iman. Bila Nabi dapat ni, maka ketika itu apa dia? Berjayalah menyelamatkan banyak perkara.
dengan iman tadi ni. Jadi wa hudan wa rahmatun lil mukminin, dan petunjuk setelah diubati iman tadi barulah dapat apa seterusnya? Jadi guidance. Dan kemudian datangnya rahmat Allah. Khas untuk siapa? Hudan lil mukminin, khusus untuk orang-orang beriman. Jadi daripada seruan awal tadi ya ayuhan nas, lalu dengan datangnya Quran menjadi hanya orang yang khusus saja dapat apa dia? Al-mukminin. Inilah sumber iman yang paling agung yang Allah nak kita ambil sungguh-sungguh. Sebab itu ciri-ciri orang yang dapat Quran ni Allah gambarkan dalam surah 8 ayat 2. Surah 8 ayat 2. Okey. Ni ciri-ciri orang beriman dengan Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innamal mu'minun, sesungguhnya tidak lain orang-orang yang beriman itu hanyalah apa dia? Orang-orang yang idza dzukirallah, apabila disebut nama Allah. Banyak maksud zikirallah ni. Biasanya diterjemahkan disebut nama Allah. Dalam tafsiran yang lain maksudnya apa? Disebutkan perintah Allah, disebutkan ancaman-ancaman Allah. Kat mana nak sebut ancaman Allah? Dalam Quran lah. Ya, dibacakan tu. Apa berlaku? Wajilat qulubuhum, jadi hati dia gementar. Dan wa iza tuliyat alaihim ayatuhu, dan apabila tuliyat ni maknanya apa? Tuliyat daripada perkataan ni tuliyat ni kena tulis tu. Tuliyat ni asal dia tilawah. Dia asal dari perkataan tilawah lah. Tala yatlu tilawah tapi dia jadi majhul, jadi tuliyat. Jadi bila ditilawahkan ke atas mereka ayat-ayat Allah ni, apa dia ditilawah apa? Maknanya ni khusus tunjuk kat siapa? Al-Quran lah, ayat-ayat Allah. Bila dibaca ayat-ayat Allah ni pada mereka, apa yang jadi? Nampak tak? Ada kaitan tak dengan bincangan tadi? Semua berkaitan apa? Iman. Zadatuhum imanan. Jadi penambah iman manusia adalah apa? Penambah iman manusia sebenarnya apa? Al-Quran. Sumber menambah iman Al-Quran. Tapi tambah iman tak baca Quran? Pengalaman lah. Macam mana? Kita semualah, saya kan. Jadi apa kena buat nak tambah iman? Baca macam mana tu?
Pandai lah semua kat sini. Tapi cuma dia tak ada dalil je. Kena boleh link sekali dengan dalil bagus lagi kan. Jadi jadi sumber nak tambah iman Al-Quran. Jadi ini benda yang kita patut fikirkan. Selama ni kita fikir duk tambah apa? Jadi sumber untuk tambah cinta dunia apa dia? Sumber untuk tambah iman Quran. Sumber untuk tambah cinta dunia apa dia? Tambahlah duit tu banyak-banyak. Carilah lagi banyak-banyak. Kan? Jauhkan diri daripada Quran, insya-Allah tambah benda lain. Iman tak akan tambah. Itu je kesimpulan dia. Faham tak? Usahakanlah makin jauh dengan Quran, makinlah apa? Benda lain akan tambah. Tapi iman lama-lama akan itu faedah ayat kita tadabbur ni. Faham tak? Jadi jelas orang kata nak tambah iman Quran. Jadi macam mana nak buat? Apa kita kena buat dengan Quran ni? Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan akhirnya orang ni akan jadi apa? Ya, jadi jalan nak tawakal ke Allah, berserah betul-betul bulat-bulat pada Allah, macam tahap yang hebat, macam apa yang berlaku pada Nabi dan sahabat. Macam mana? Hebat tak? Abu Bakar macam mana dia buat? Ketika ada dia kena infak kat perang, Nabi pun tanya dia, apa yang kamu tinggal Allah dan Rasul? Tawakal dia dahsyat. Kenapa? Sebab jiwa dia sangat dekat dengan Quran. Tu je kesimpulan dia. Sebab itu. Jadi nak tambah tawakal yang tinggi, iman bertambah dengan Quran. Dan jalan dia macam mana? Iman ni dekat mana tempat dia? Kat mana? Iman ni kat sini, kat hati. Jadi sebab itu ni semua berkaitan dengan hati. Wajilat qulubuhum kan. Jadi apa kita kena buat? Pertama, Allah sebut dalam surah 47 ayat 24. 47 ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Ni biasa dengar kan ayat ni? Mengapakah mereka tidak mahu mentadabbur Quran? Apa yang menghalang mereka sehingga mereka tak sempat nak tadabbur Quran? Iaitu memahami, memikirkan isi kandungan Quran ni. Am 'ala qulubin aqfaluha, atau sebenarnya hati mereka dah ada kunci yang menghalang. Maknanya apa? Jadi pertama kena lapang dada kita, paksa diri kita untuk apa? Tadabburlah Quran ni. Jadi nak tadabbur Quran, sepanjang kelas kita kena belajar apa? Kena tahu apa serba sikit. Bahasa Arab sikit, kena tengok terjemahan, kena ada disebut ABM. Apa ABM? Cikgu-cikgu tahulah tu. Apa?
Alat bantuan mengajar. Nak tadabbur Quran, saya seorang je ada Quran. Quran satu pun tak ada kat depan. Macam mana boleh? Kat lainlah semua ni hafizah. Dah hafal, saya sebut ayat dia, oh saya dah hafal dalam kepala. Baru nampak kan? Yang ni dengan tak hafalnya lagi, dengan rabunnya lagi, dengan maknanya pun tak tahu. Tapi tiba-tiba bila datang tadabbur Quran, dia nak duduk macam duduk kat tiang, dia nak dengar saja. Boleh tak? Dia dapat ke ayat yang saya dah dibincang? Ayat Quran ni dia berat, dia sangat teliti dalam dia kan. Maklumat dia sangat padat. Tiba-tiba kamu nak santai-santai je. Dulu masa belajar geografi ke sejarah yang kadang-kadang dah tak, kita pun tahu ada yang silap, kita serius tak? Ada buku teks tak? Ada pula. Kan? Kalau tak ada buku teks, ada bantuan buku teks lagi. Betul? Kan? Kita berusaha nak dapat maklumat supaya tercapai maklumat tu dalam minda masing-masing ni. Tiba-tiba Quran, tak apalah, caca marba je lah, dengar-dengar je lah. Macam tu ke? Dalam keadaan tak ada penguasaan pun kan. Jadi sebab tu kita kena paksa diri. Tadabbur ni Allah tanya, jangan cari afala tadabbaru. Allah tanya soalan, maknanya apa? Kenapa Allah tanya soalan? Ingat lagi tak perbincangan ni? Afala ni. Siapa boleh ulas sikit? Tak apa, tak payah saya. Afala tu penting tu kan. Macam mana? Jadi tadabbur Quran jalan pertama dulu, sebab nak buka hati yang kena kunci tu. Bila lama tak ada Quran, hati sedang makin lama apa? Dia banyak karat-karat. Jadi kita nak bersih, nak buka balik, kena tadabbur. Itu jalan dia. Bukan baca saja, tak? Kan? Tambah iman tak baca saja. Alhamdulillah saya bertambah iman saya lepas saya dah khatam ni. Apa cerita dalam tu? Saya pun tak tahu. Saya cuma baca saja. Tambah iman tak? Kesangkaan je. Jadi kita kena tahu, ya, baca Quran ibadah yang tak akan sama dengan lain. Pahala dia sangat agung, betul. Itu janji Nabi. Kenapa tu? Tujuan dijanjikan macam tu? Kenapa Nabi bagi demikian? Reward macam cikgu, reward gula-gula tu. Cikgu janji bagi kamu hadiah besar ni kalau kamu rajin datang kelas. Kenapa cikgu buat macam tu? Last sekali sampai je time exam, murid semua fail. Kenapa ni? Cikgu tu marah. Lepas ni cikgu tak nak buat lah macam tu dah. Rupanya semua kamu datang nak gula-gula je. Cikgu bagi gula-gula tu, janji tu, sebab nak bagi kamu pandai. Faham tak? Jadi Allah bagi janji besar kat Quran, dapat pahala besar, supaya kita pandai, kuasai dia, faham dia, dapat hidayah. Tapi kita datang nak apa? Nak makan gula-gula je tadi rupanya. Akhirnya hidayahnya tak dapat, nak baca saja. Boleh tak? Faham? Ke tak betul saya cakap ni? Siapa nak bantah? Ada bantahan tak? Jadi kena fikir benda tu. Sebab itu Afala ni tanya ni, kan? Nampak kat sini? Ni kena ulang banyak kan? Sebab dia bahasa Arab kan? Lagi nak buat macam mana? Siapa tahu? Soalan. Ni soalan. Kemudian fala. Soalan. Okey. Macam mana tu? Ni apa? Mengapakah? Kan? Apakah penghalang yang sedang menghalang mereka, lalu tidak mereka ada masa nak tadabbur Quran? Macam tu. Boleh faham? Kat sini letaklah apa penghalang dia. Apakah penghalang yang halang mereka? Barulah jawapan dia. Apa dia? Fa ni apa? Kalau tidak ayat dia tergantung tak? Apakah tiba-tiba lalu tidak mereka tadabbur? Macam mana tu? Faham? Di apakah apa? Jadi kat sini tanyalah masing-masing punya masalah. Jadi kat sini apa? Lalu la apa? Yatadabbaruna. Jadi yatadabbaruna, mereka. La ni boleh masuk dalam ni. Tidak apa? Tidak mentadabbur.
Tak apa, boleh letak tak mahu, tak ada masa, macam-macam. Jadi kat sini apa? Ini masalah-masalah yang halang tu. Masalah yang menghalang daripada usaha tadabbur ni. Okey. Baru kita faham. Jadi soalan ni, maknanya apa? Kita kena buat apa sekarang? Bila nampak macam ni, kena buat sesuatu. Apa dia? Kena apa? Singkirkan halangan. Singkirkan halangan lah. Apa yang halang saya? Oh, malas. Halangan. Singkirkan halangan tu. Jadi rajin. Apa lagi malasnya? Apa lagi halangan dia? Susah lah. Susah tu halangan. Tak. Allah kata apa? Allah mudahkan kita, insya-Allah. Kan? Lagi apa lagi? Tak ingat lah. Tak apa, ulang banyak-banyak kali. Macam-macam lah halangan dia. Lagi yang itu okey lagi lah. Itu kadang-kadang kelemahan kita sendiri. Yang masalah halang lagi apa? Sibuk apa? Bulan ni saya nak kena pergi New Zealand, anak ajak. Apa kata anak ajak anak tu? Nak kita ubah. Kita pergi ke syurga nantilah sama-sama. Jom kita tadabbur sama-sama Quran. Macam mana? Boleh? Bukanlah nanti tadi semua tak nak bercuti pula kan. Tapi itulah contohlah kan. Kadang-kadang dah kerap kali ke apa kata kita ubah sikit. Benda-benda macam itulah halangannya. Ada banyak benda penting yang kita tak tahu lagi ni. Ataupun apa kadang-kadang. Banyak lagi episod-episod yang tak habis-habis. Apa drama lagi yang ada dalam TV yang kita nak tahu cerita lagi. Banyak. Dah tak tahu. Sini semua tak tahu Betul tak ikut dah sini. Alhamdulillah. Ini semua bagus-bagus. Luar biasa lah. Jadi itu yang akan menghalang kadang-kadang kan. Halangan dia. Iaitu tak apalah, itu keuzuran syar'i lah. Uzur syar'i ni insya-Allah tak ada masalah, dapat pahala sama. Tapi apa dia? Maknanya apa, selama ni dia memang inilah dia nak datang tadabbur. Tapi kerana uzur syar'i macam beberapa pelajar saja itulah kan yang tak diizinkan Allah dah. Contohnya dia dapat pahala yang sama sebab dulu dia istiqamah buat benda tu. Janganlah bimbang. Yang penting kita dah buat sesuatu lah. Jangan tak start langsung. Dan kita ajak yang lain juga untuk inilah pertama nak buka hati tadabbur ni Quran ni. Jadi inilah tanda kita syukur dengan nikmat ni. Jadi Quran ni asal Allah beri pada semua manusia. Tapi akhirnya hanya siapa yang dapat faedah dia? Khusus untuk orang beriman saja. Jadi ini yang pertama kita kena tadabbur. Dan yang seterusnya apa? Tilawah tadabbur sekali lah. Dan kita tengok dalam surah surah 50 ayat 37. Surah 50 ayat 37. Kita perlu panca indera kita ni tadi, alam arifah mesti bersikap macam ni. Surah 50 ayat 37. Boleh? Jumpa 50 37. Muka surat pendek je. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya pada demikian itu, iaitu pengajaran-pengajaran yang Allah cerita dalam Quran ni, benar-benar zikra, hanya jadi peringatan untuk siapa? Liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a, untuk orang yang memiliki kesedaran hati dia dan yang benar-benar alqas sam'a, memberi tumpuan dengar ayat-ayat Allah ni, wa huwa syahid, dan fokus hati dan fikirannya kepada apa yang sedang dia baca. Nampak tak? Kalau tengok terjemahan, banyak terjemahan bersih dia kan. Sesungguhnya keterangan dan peristiwa-peristiwa yang ada dalam Quran ni tidak syak lagi mengenai pengajaran bagi siapa yang mempunyai hati yang sedar masa membacanya. Betul tak? Ada tak terjemahan macam tu? Ada. Atau yang menggunakan pendengarannya dengan bersungguh-sungguh kepada peringatan itu, dengan menumpukan hati dan fikirannya kepada ayat-ayat Allah tu. Jadi syarat lagi seterusnya yang kita kena buat. Ini kita tilawah Quran ni lah tilawah yang sebenar-benar tilawah. Sebab itu Allah sebut dalam surah 2 ayat 121. Jadi step-step lah beberapa perkara yang kita kena buat dengan Quran sebagai panduan hidup manusia ni. Ada beberapa lah kita nak highlightkan. Pertama, yang ini kita belum bincang lagi, nanti saya padam dulu ni. Lagi tanggungjawab kita terhadap Quran Satu, kita tilawah lah. Buka surah 2 ayat 121. Tilawah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. Jadi orang-orang yang kami anugerahkan mereka ni kitab. Jadi apa yang mereka lakukan dengan kitab yang Allah beri ni? Yatlunahu haqqa tilawati. Kat situ ada penekanan tu. Yatlunahu, mereka tilawah. Tapi Allah sebut haqqa tilawati. Maksudnya apa? Yatlunahu haqqa tilawati. Mereka tilawah Quran, tapi tilawah yang sebenar-benar. Maknanya apa? Menunjukkan ada ramai tilawah tapi tak tilawah. Faham tak? Sebab tu kalau hari Jumaat juga, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar. Ramai yang dakwa takwa tapi bukan takwa sebenar. Sama juga, ramai yang tilawah Quran tapi bukan tilawah
yang sepatutnya yang Allah nak kita tilawah. Sebab tu Allah bagi kat sini, siapa yang kami beri Quran sepatutnya mereka tilawah. Ya, tilawah yang sebenar-benar tilawah, bukan tilawah yang macam biasa-biasa. Jadi kena faham apa makna tilawah. Sebab tu kata Ibnu Mas'ud, dia kata apa? Mereka baca, faham untuk ikut perintah dengan ikut yang sungguh-sungguh. Itulah maksud dia. Okey? Baca, nak faham dan nak tahu perintah apa supaya tak silap dan ikut sungguh-sungguh. Itulah tilawah yang sebenar-benarnya. Jadi Allah kata apa? Ulaika yu'minu nabi. Dan Allah iktiraf, inilah orang yang beriman dengan Quran sebenarnya. Mereka lah orang yang beriman dengan Quran. Dan wa may yakfur bihi, dan siapa yang ingkar, tak mahu tilawah dengan tilawah yang sebenar-benarnya, fa ulaika humul khasirun, maka mereka lah orang-orang yang dalam kerugian, yang rugi. Jadi ini pertama tanggungjawab kita dengan tilawah. Sebab itulah orang sebut, bila sebut tilawah tu termasuk apa dia? Tadi syarat dia kita beri fokus dulu 50 ayat apa? 37 tadi tu, fokus. Dengar sungguh-sungguh. Gunakan apa? Alat makrifah tu yang ada ni. Kemudian yang kedua, tadabbur tadi. Tadabbur. Surah 47 ayat 24. Dan yang ketiga, tadabbur ni untuk kefahaman dia kan. Yang ketiga, amal. Amalkan perintah, ikut dia. Dalam surah 6 ayat 155, Allah suruh kita ikut perintah. Amal ataupun saya bagi dua makna ni. Ikut perintah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarak. Sorry. Laju sangat saja. Sorry. Okey, cari dulu. 149. Buku surat 149. Tak maaf lah. Kalau saya laju sangat beritahu bagi tahu masa dalam kelas, jangan lepas ni nanti. Begitu sekarang. Saya kadang-kadang orang muda ni dia tak perasan dah. Ayat 155. Muka surat 149 ayat 155. Okey. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarak. Fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Dan inilah sebuah kitab, iaitu Quran. Kami telah turunkannya penuh dengan keberkatan, kebaikan. Maka nak dapat keberkatan ni apa dia? Ikutlah segala perintah dalamnya. Wattaqu, dan bertakwalah dengan mencegah daripada melakukan apa yang Allah larang. Dan takutkan ancaman-ancaman Allah ni. La'allakum turhamun, supaya kamu dirahmati. Jadi jalan nak dapat rahmat Allah, apa dia? Nak dapat rahmat Allah, baca saja
Tadabbur saja. Lagi dalam ayat ni disuruh buat apa? Ikut. Lalu Allah kata aku nak bagi rahmat. Faham? Kalau tak ikut, lawannya apa? Ialah kalau tak ikut, Allah kata la'allakum. Lam ni ta'lil Ta'lil maknanya ghayas. Tujuan kenapa Allah suruh ikut, supaya dapat rahmat. Allah nak bagi rahmat, ada syarat. Ikut. Kalau tak ikut, Allah bagi apa pula? Lawan rahmat apa? Lawan rahmat apa? Bala, murka. Allah murka. Jadi ayat Quran ada mafhum mukhalafah dia. Jadi kita bimbang. Jadi jalan nak dapat rahmat Allah, segala apa yang dalam kitab ni usaha untuk ikut. Jadi la'allakum turhamun. Jadi kalau lah kita tak ikut, ada tak ancaman? Ada tak? Dalam surah 61. Ayat 2 hingga 3. Jadi ayat ni Allah ingatkan kepada orang yang beriman, bukan orang yang khusus bukan orang semua manusia, tapi orang yang beriman yang mestilah dia baca Quran, yang dia beriman dengan Quran, tapi rupanya apa? Dia cuma cakap je tapi dia tak buat. Surah 61 ayat 2 hingga 3. Okey, 2 hingga 3. Pukul berapa dah? 10.35 dah. Nak habis dah. Lewat sikit ke? 10.45 boleh? Sikit lagi ni, nak habis lagi berapa? Lagi 2. Okey, kita baca ayat ni A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapakah kamu mengucapkan, mengatakan apa yang kamu tidak? Jadi Allah tegur. Tegur siapa ni? Orang beriman. Kenapa Allah tegur orang beriman? Orang beriman bukankah baik? Beriman kan baik kan? Kenapa Allah tegur? Sebab iman ni dia boleh naik, boleh turun, dia boleh hilang. Jadi Allah nak iman kita bertambah. Jadi mengapa kamu cakap apa yang kamu tak lakukan? Apa yang kita cakap biasanya? Ajak kepada kebaikan tapi kita tak buat. Yang paling banyak kita cakap, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya Engkau je kami sembah. Kami jadi hamba Engkau dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Tengok-tengok lepas habis banyak perintah Allah tak buat pun. Dia tak ambil tahu. Itu juga maksud dalam yang kita patut faham dalam ayat ni. Jadi akibat daripada banyak cakap dan tak buat ni apa dia? Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Mendapat kemurkaan dan kebencian Allah. Dan kebencian tu besar. Kabura maqtan, amat besar kebencian di sisi Allah apabila kamu terus ucap apa yang kamu tak lakukan. Sebab itulah tujuan belajar pertama untuk cari redha Allah, dan apa dia lepas tu nak kena lakukan. Sebab itulah disarankan selalu lepas kelas saya suruh buat apa? Ajar siapa pula? Anak cucu pula. Jangan diam saja sebab takut termasuk. Faham tak? Itu satu benda yang kita kena buat. Belajar dan mengajar tu. Baik, inilah yang ketiga. Jadi saya ingat cukuplah, tak nak ambil lebih masa lah. Tanggungjawab kita dengan Quran apa dia? Tilawah, tadabbur dan amal. Tanda kita syukur dengan pemberian Allah yang ketiga ni. Apa dia? Panduan
hidup. Di antara 1, 2, 3 mana paling penting? Mana paling penting? Yang keberapa? Ya, yang ketiga ni. Tapi semua ni mesti yang ni ada faedah tak kalau tak guna dengan baik? Tak ada kan? Yang ni tak ada faedah juga. Yang ni pun sama juga kan? Ya, kalau tak digunakan tak ada faedah juga. Semua ni, tapi alat makrifah dan rezeki ni nak tahu cara guna dengan betul mesti ada apa? Panduan. Macam mana, sebab tu panduan hidup ni paling penting. Ramai orang ada ni, tapi bila tak ada ni apa jadi? Hidup dia lingkup. Nampak tak? Ada orang kadang-kadang dia tak ada ni, tapi dia ada ni. Bermakna tak hidup dia? Dia tak ada yang ni, tapi dia ada ni. Siapa? Banyak sahabat Nabi begitu. Sumayyah, Ammar bin Yasir, dia ada rezeki tak dalam hidup dia? Tak ada. Dia kena bunuh je kan Sumayyah kan. Dia hamba, tak ada apa-apa. Tapi sebab dia ada panduan, dia masuk syurga. Ada tak sahabat Nabi yang tak ada alat makrifah? Siapa? Abasa wa tawalla. Siapa tu? Abdullah bin Ibnu Maktum. Dia buta, tapi kerana dia ada hidayah Allah, hidup dia bermakna. Ada orang yang alat makrifah hebat, ada rezeki hebat macam Firaun dan Qarun, tapi bila dia tak ada panduan hidup, ada nilai tak hidup dia? Tak ada. Jadi sebab itulah di antara 3 ni yang paling utama adalah yang ketiga. Okey, InsyaAllah jadi sampai sini dulu. Nanti kita sambung lagi tentang Ar-Rahman lagi pada pertemuan yang akan datang. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jama'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal arba' min ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha' min nafsin la tashba' min du'a'in la yusma'. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.